Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi dan mengekalkan kepada kita nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga-moga Allah taala menambahkan lagi nikmat itu dan rahmat itu dengan sebab reti dan pandai kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dikasihi Tuan Nazir, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita, menyucikan hati kita dan juga bersama-sama berniat iktikaf di dalam masjid ini selama mana kita berada pada saat dan ketika ini. Semoga Allah Ta'ala akan menambahkan lagi pahala dan melipat gandakan lagi pahala, dan Allah Ta'ala menerima dan meletakkan ia dalam mizan hasanat untuk kita jadikan sebagai bekalan pada hari kita bertemu dengan Allah Ta'ala suatu hari nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi membicarakan mengenai dengan ubat ataupun penawar bagi hati yang keras. Dan kita berjanji pada bulan lepas kita akan menceritakan sedikit mengenai dengan al-akhyar ataupun as-salihin. Kerana ubat bagi hati yang kedua kita sebut pada pertemuan yang telah lepas ialah dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu dan juga majlis-majlis zikir, majlis-majlis kebajikan kebaikan, dan juga majlis yang ada padanya disebut disebut perkara-perkara yang boleh memberikan kita semangat untuk membuat dan melakukan kebaikan, dan majlis yang menyebut padanya pada majlis itu perkara-perkara yang menakutkan kita apabila kita melakukan kejahatan, maksiat dan dosa. Maka dengan menghadiri majlis sebegitu juga, maka majlis yang dihadiri oleh orang-orang yang baik, al-akhyar, kemudian as-salihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka kata Tuhan pengarang kitab kita, dengan sebab itu hati kita boleh menjadi lembut dengan sebabnya. Dan di penghujung pertemuan kita telah lepas, kita telah menyebut, dan oleh kerana masa tidak sempat ketika itu, jadi kita akan sebut pada malam ini mengenai dengan kelebihan ataupun apa yang kita dapat sekiranya kita berkawan dengan orang yang dipanggil dengan al-akhyar. Baik, perkataan al-akhyar itu ulama-ulama lughah kita mewazankan di atas beberapa perkara lah. Maka di antaranya ialah akhyar itu diambil daripada jamaknya khair. Mufrad dia khairun, jamak dia akhyar. Maka dia kata akhyar itu, orang yang baik itu ialah orang yang pada orang yang baik itu bila kita berkawan dengan dia boleh mengislahkan kita. Ini di antara maksud al-akhyar. Orang-orang yang baik itu siapa? Maka jawabnya ialah orang yang boleh mengislah ataupun membaiki kita. Apabila kita salah, dia menegur.
Apabila kita buat tidak betul dan tidak kena, dia tegur dan dia ajar kepada kita. Dan juga dia memberikan kepada kita kebajikan, kebaikan, dan juga cara untuk mendapat kelazatan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka himpunan yang saya sebut tadi itu di antara makna-makna yang disebut oleh ulama kita mengenai dengan al-akhyar, orang-orang yang baik. Baik, kita ulang lagi sekali. Siapa orang yang baik tadi? Al-akhyar siapa? Orang yang baik itu ialah orang yang boleh membaiki kita. Bila kita melakukan kesalahan, dia ajar, dia tegur. Dan bila kita buat tak betul, dia boleh membetulkan kita, islah. Kemudian dia juga mengajar kepada kita beberapa benda-benda, perkara-perkara yang boleh memberi manfaat dan memberi baik kepada kita. Maka akhyar juga. Ataupun dia boleh mengajar kita, dia boleh mendidik kita, boleh menegur kita, boleh mengajar kita kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kelazatan dalam beribadat. Tuan-tuan, ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama sufi lah, ulama tasawuf, dia kata hati kita ini dia juga boleh merasa kelazatan sesuatu benda, sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada lidah kita dapat merasa sesuatu benda, kelazatan sesuatu benda. Betul tak? Lidah kita tak? Oh sedap, oh tak sedap. Lidah kita boleh rasa. Telinga kita boleh bagi tahu juga. Oh sedap lagu ni. Maksudnya dengan seni katanya pun sedap, gendang-gendung dia pun sedap. Suara orang yang penyanyi tu pun sedap. Oh sedap lagu ni. Tu telinga kita. Nah, tangan kita, kaki kita pun sama juga. Dia boleh memberi kelazatan, merasa kelazatan sesuatu benda. Maka begitulah hati kita, tuan-tuan. Hati kita juga bila terkena ataupun bila kena dengan gayanya, kena dengan caranya, kena dengan jalannya, maka dia juga akan memberi rasa kelazatan kepada tubuh badan kita ini apabila kena dengan gaya tadi. Saya menakalkan kata-kata Bapa Ismail Sepanjang hafizahullah. Dia kata apa? Dia kata kadang-kadang Allah Ta'ala memberi kita ini rasa kelazatan dalam beribadat. Ada Allah Ta'ala bagi, bukan selalu, sebab kita punya makom kita, tahap kita ini tidak sama seperti orang-orang yang hatinya bersih. Orang hatinya yang bersih, dia boleh merasa kelazatan beribadat itu bila-bila masa. Sebab itu dia boleh berzikir dengan berjam-jam lamanya. Dia boleh duduk berzikir berjam-jam lamanya. Dia boleh baca Quran berjam-jam panjangnya. Dan dia boleh solat sampai berpuluh, kadang-kadang beratus. Kerana apa? Kerana dia sudah mendapat rasa kelazatan dalam beribadat. Kita tak dapat rasa. Kerana apa? Kerana masalah hati kita lah. Masalah hati kita. Tapi kata Bapa Ismail Sepanjang hafizahullah, dia kata kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita rasa. Bukan selalu, tapi ada. Cuba tuan-tuan renung dalam diri tuan-tuan daripada malam ni ke belakang. Cuba tuan-tuan renung, ada tak satu hari, satu masa kita sembahyang rasa sedap, sehingga kita rasa baru sekejap je sembahyang dah azan subuh dah. Sedangkan lama pukul 4 lagi, pukul 5 lagi kita sembahyang, tapi tak terasa. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bagi rasa sedikit kelazatan dalam beribadat. Tu duduk di mana? Hati lah. Nak bersih hati tu, nak dapatkan benda itu, kena bersih hati terlebih dahulu. Maka nak bersih hati itulah tuan-tuan dan puan, dia memerlukan kepada beberapa perkara. Macam kita nak bersih baju gitu lah. Bila kita nak bersih baju, kena ada air, kena ada sabun, kena ada apa lagi? Tenaga untuk gosok dia, kemudian tengok nampak kotor, gosok lagi. Maka begitulah nak cucikan hati pun begitulah tuan-tuan. Dia pun ada sabung dia ada cara dia ada teknik dia, ada kaifiat dia. Maka kena dengan cara kaifiat dia itu Allah Ta'ala bagi kita rasa. Allah Ta'ala bagi kita rasa.
cerita yang masyhur kita selalu dengar tak? Cerita yang masyhur selalu kita dengar, seorang sahabat yang bersolat ataupun sembahyang di mana? Di dalam kebun kurma dia. Khusyuk dia punya sembahyang itu sehingga burung boleh hinggap atas kepala dia. Cuba bayangkan. Boleh ke burung tu hinggap kalau kita duduk? Ada siap macam ni pun ada. Maya. Boleh tak agak-agak boleh tak burung akan ingat tak? Tak ingat. Tapi kalau burung boleh ingat tu macam mana? Sebab burung itu anggap dia sebatang pokok. Kerana apa? Tidak bergerak. Tuan-tuan, kita boleh bayang sendirilah bagaimana orang sembahyang mengambil masa yang lama, sembahyang pula panjang-panjang satu rakaat tu, bukan pendek-pendek macam kita. Saya baca inna a'tayna je rakaat pertama, qul huwallahu rakaat kedua. Tapi tak, mereka baca panjang-panjang ayat, tetapi boleh duduk sediam, sehingga burung pun boleh. Maka kita boleh dapat gambar sendiri bagaimana sembahyang mereka, bagaimana khusyuk mereka, bagaimana mereka itu rasa lazat. Sebab tu saya sebutkan tidak lagi. Dia kata di kalangan ulama yang telah meninggal ini, maka diberi mimpi kepada ulama lain. Dia kata kalau sekiranya Allah Ta'ala beri pilih kepada aku di antara solat dengan syurga, aku nak pilih solat dulu. Sedangkan dia mati dah, syurga duduk depan dah. Tapi kalau Tuhan bagi pilih, aku nak semayang dulu, syurga kemudian. Nak semayang dulu. Sebab apa? Sebab dia kata sembahyang itu menjadi penenang. Nabi pun sebut dah, Allah Ta'ala jadikan bagiku ini, Allah Ta'ala jadikan solat itu penenang mata, penenang hati bagi aku. Kita tidak begitulah. Kerana apa? Kerana kita tidak sampai makom itu, kita tidak sampai peringkat itu, kerana hati kita kurang bersih. Maka kok mana pun kita mesti kena bersihkan hati kita dulu, barulah mudah-mudahan kita akan dapat benda-benda sedemikian. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan dia mati dikasih sekalian, begitu sekali kita kena menghadiri majlis-majlis yang ada padanya orang-orang yang baik, al-akhyar, orang-orang yang baik. Kerana apa? Kerana dia kata dengan kita berkawan dengan orang yang baik ini, kita akan mendapat, tuan-tuan dan puan, beberapa perkara. Dengan kita berkawan dengan orang-orang yang baik ini, maka kita akan dapat beberapa perkara. Di antaranya apakah yang kita dapat kalau kita berkawan dengan orang-orang yang baik ini? Maka ulama kita menyebut, kita akan mendapat, yang pertama kita dapat apa? Maka dia memberi tajuk, dia kata fawaidu suhbatis salihin al-akhyar. Fawaid jamak daripada faidah. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, dia fahamlah tu. Tetapi faedah itu dalam bahasa Arabnya faidatun. Bila kita nak berhenti, kita baca dengan faidah, kita baca dengan gitu. Maka faedah itu telah pun kita apa? Telah pun kita sebut dalam cakapan harian kita. Kita tak bercakap ke faedah? Faedah tak bercakap? Cakap tak faedah? Cakap tak? Faedah tak? Maka faedah itu, tuan-tuan dan puan, dianya daripada bahasa Arab, bukan bahasa Melayu, bahasa Arab, tetapi dimelayukan. Maka faedah itu kalau kita nak terjemah dalam bahasa kita, apa dia faedah? Sebab faedah bahasa Arab kan. Jadi dalam bahasa kita apa dia? Faedah. Tahu dia? Tujuan manfaat. Kalau faedah itu maknanya manfaat, bermakna masih lagi dalam dua-dua bahasa Arab. Faedah, manfaat. Bahasa Arab lagi.
Asalnya manfaat itu bahasa Arabnya mengambil dengan kalimah manfaatun, anfa'a yunfi'un. Asal kalimah dia. Maka dimasdarkan dia ataupun masdar dia manfaat. Bermakna masih lagi dalam skop bahasa Arab. Faedah bahasa Arab. Manfaat bahasa Arab ya. Bahasa kita. Bahasa kita. Bahasa kita berguna. Nanti baru bahasa kita. Oh, ada faedah benda ni. Oh, maknanya ada guna. Ada guna. Itu baru bahasa kita. Maka dia kata fawaid. Ini adalah faedah, beberapa faedah daripada kepada kita bagi mereka yang berkawan dengan orang-orang yang al-akhyar, orang-orang yang baik tadi. Baik, ada berapa? Ada 5 faedah. Ada 5 faedah. Kita berkawan dengan orang yang baik ini ada 5 faedah. Berkebetulan dan bernasabah dengan ubat bagi hati kita menghadiri majlis ilmu yang ada padanya orang-orang yang baik-baik itu, maka sambungan daripada itu kita panjangkan sikit. Faedah daripada kita berkawan dengan orang-orang yang baik ini, ulama kata kita akan dapat 5 faedah. Keuntungannya kita akan dapat 5 faedah. Apa dia? Yang pertama dia kata al-i'anatu 'ala ta'ah. Al-i'anatu 'ala ta'ah. Al-i'anah masdar daripada kalimah a'ana yu'inu i'anatan. Apa makna? Membantu, menolong. Menolong siapa? Menolong kita lah. Kita berkawan dengan orang yang akhyar, orang-orang yang baik ini, maka faedah yang pertamanya, dia, yakni orang yang akhyar sani, yang baik sani, dia akan menolong kita ke mana? Kepada perkara-perkara yang membawa kepada ketaatan kepada Allah. Cuma tuan-tuan dan puan, muskil sikitnya kita sebut taat ataupun kita sebut ketaatan. Bahasa Arab kita disebut dengan ta'ah. Ta, huruf ta bukan huruf ta. Ta'atun, itu bahasa Arab. Kemudian bila dimelayukan, jadilah dia dengan taat. Taat. Bila dia bahasa Arab, untuk nak menguatkan lagi kefahaman kita, keyakinan kita, maka kita kena terjemah kepada bahasa kita. Maka cuba tuan-tuan terjemah taat dalam bahasa kita. Apa dia? Dalam rukun negara tu ada. Dalam rukun negara, tuan-tuan tengok dalam rukun negara, tahu dia? Taat dan patuh. Itu baru bahasa kita, tuan-tuan. Taat itu bahasa Arab, patuh itu bahasa kita, bahasa Melayu kita. Maka orang yang baik, yang kita, bila kita berkawan dengan orang yang baik ini, faedah yang pertama kata ulama kita, dia boleh menolong, boleh membantu, boleh mengajar, boleh menunjukkan kita kepada jalan-jalan ketaatan. Jalan-jalan ketaatan. Baik. Kita kata taat itu adalah satu nama yang kita panggil apa dia? Nama yang ada padanya itu bila disebut dengan taat, maka dia termasuk taat dalam bentuk perkataan, taat dalam bentuk perbuatan, dan taat dalam bentuk yakin ataupun benda-benda perkara yang berkaitan dengan hati. Itu taat. Maka kata Syekh As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, dia sebut, dia kata ketaatan itu mesti ketaatan itu mesti ada padanya 3 perkara. Kalau tidak disebut dengan taat. Macam kita kata ginilah,
Makan apa tu? Macam makan kek. Makan kek. Makan kek. Oh, makan kek. Dia pun tengok. Kek apa macam ni? Gandum saja. Gandum saja orang panggil kek ke? Orang tak panggil kek. Tetapi orang panggil kek tu sebab apa? Sebab gandum itu telah dicampur dengan telur, dicampur dengan air, dicampur dengan margarin, dicampur dengan bagai-bagai. Maka bila dikacau-kacau-kacau, lama-lama jadilah kek. Maka begitu juga dengan taat. Taat juga kalau semata-mata ada satu saja, tak boleh. Dia mesti ada tiga asas utama. Apa dia yang pertama? Yang pertama, asas ketaatan, kata Imam Syekh As-Samarqandi, dia kata mesti kena ada apa dia? Al-khawfu. Mesti kena ada takut. 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 Kalau kita tak ada takut, baik. Maksud takut di sini takut kepada Allah lah. Sebab kita taat kepada Allah, bermakna takkan takut kepada benda lain, mesti takut kepada Allah lah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini syarat utama. Takut. Kena ada takut. Kalau seseorang itu kata, oh saya taat kepada Allah, tapi benda yang Tuhan larang dia buat semacam Tuhan, benda Tuhan Allah Ta'ala suruh dia tak buat, tak panggil taat. Sebab apa? Syarat taat tak ada. Syarat tak ada. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kena ada takut. Mesti kena ada takut. Yang kita panggil takwa itulah. Takwa kita timbul dengan mana takut dah. Itulah dia. Baik. Maka alamat orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni apa dia? Kita nak tengok kita ni takut tak kepada Allah Ta'ala? Oh, takut. Alamatnya kata tuan pengarang kitab yang sama, dia kata wa alamatul khaufi tarkul maharim. Alamat orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu ialah dia meninggal perkara-perkara yang diharam oleh Allah. Itu alamat takut. Alamat takut. Ada orang ke, tak ada orang ke, depan orang ke, belakang orang ke, ada polis ke, ada PDRM ke, ada kamera ke, sama je dia. Bukan kata bila tak ada orang tak berani buat, bila tak ada orang berani buat. Itu takut ke tidak? Tak takut macam tu. Takut maknanya tak berani buat. Ada orang, tak ada orang, orang tahu, tak ada tahu pun dia tak berani nak buat. Dan ulama-ulama kita, khususnya ulama fiqh, dia kata Allah Ta'ala mengharamkan kepada kita sesuatu benda, pasti benda itu kalaupun ada manfaat hanya sedikit, tetapi pastinya mesti ada mudarat. Mudarat yang dimaksudkan itu kepada tubuh badan kita, ataupun hati kita, ataupun akhirat kita. Itu mudarat. Tuan-tuan tengok benda yang Tuhan haram. Cuba tuan-tuan tengok benda yang Tuhan haram. Kita ambil lah kepada dia lah. Kita ambil kepada dia. Kita ambil arak dah. Arak. Cuba tanya doktor, apa untung minum arak? Apa untung? Cuba tanya doktor. Saya tak tahu sebab saya tidak doktor. Cuma tanya doktor. Kemudian kalau begitu, apa mudarat dia pula? Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebut kita kena jaga 5 perkara. Agama kita Islam tu satu, di antaranya akal. Akal kena jaga. Kita kena jaga. Kena jaga. Maka bila kita minum benda tu, seolah-olah kita merosakkan akal. Tuhan bagi kat kita waktu kita lahir tu, Allah Ta'ala bagikan kepada kita akal yang sempurna, elok, tak ada apa-apa. Bila kita meninggal, kita mati, lalu kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan akal kita yang tidak sempurna kerana kita minum arak. Orang yang minum arak lah maksudnya. Salah tak? Salah tak? Salah.
Sedangkan sepatutnya kita kena jaga. Dan adalah yang lain lagi 5 perkara itu yang wajib kita kena jaga. Maka begitulah kata ulama fiqh kita, setiap benda yang Allah Ta'ala larang tak benar kita buat, sama ada dalam bentuk makanan, minuman, perbuatan, perkataan, benda itu mesti ada kebaikannya. Tak ada yang tidak ada mudarat. Allah Ta'ala beri kita makan, beri kita minum, izin kita buat. Tapi kalau benda itu ada yang tidak baik, Allah Ta'ala haram. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui lebih daripada kita tahu tentang diri kita sendiri. Tuan-tuan tahu tentang diri tuan-tuan? Tak tahu dah. Allah Ta'ala lebih tahu. Maka kita serah pada dia. Maknanya benda yang Tuhan kata makan, alhamdulillah benda ni baik. Tuhan kata jangan makan, benda ini tidak baik. Sama ada untuk anggota luar kita, hati kita, akhirat kita. Mesti ada tak kena, mesti ada yang tak baik, tak beres. Maka itulah sebesar-besar alamat orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Tinggal benda yang Allah Ta'ala haram. Tak benar kita buat, tak benar kita makan, tak benar kita kata, tak benar kita lihat, mendengar, berjalan, mengambil dan sebagainya. Tu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua bagi taat. Kalau orang tu mendakwa dia taat kepada Allah tapi tidak ada yang ini, makna dakwaannya itu sebagai dakwaan semata-mata yang tidak ada qimah, tidak ada harganya di sisi Allah Ta'ala. Apa dia? Ar-raja. Ar-raja. Apa dia ar-raja? Berharap. Berharap. Tu berharap. Berharap tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita kena berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berharap itu, maka itulah di antara alamat kita ini orang yang alamat pula bahawa kita ini orang yang taat. Kalau kita tidak ada alamat, bermakna kita hanya mendakwa saja kita ni taat kepada Allah, tetapi pada hakikatnya kita tidak begitu pun. Itu sebagai apa nama ni, yang kedua, yang kedua daripada ketaatan. Yang kedua, cuma ulama kita membahas sikit, bahas macam mana. Dia kata di antara takut, di antara takut dengan berharap ini, mana lebih afdal? Takut lebih afdal ke ataupun rojak lebih afdal? Mana lebih afdal? Maka ulama kita menjawab beberapa jawapan. Saya memilih perkataan ataupun jawapan yang disebut oleh al-imam ataupun al-syekh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Dia kata antara takut dengan berharap mana lebih afdal. Maka dia jawab, yang lebih afdal itu tengok pada diri seseorang. Tengok pada diri seseorang, bergantung pada diri seseorang. Bermakna sekiranya kita duduk dalam keadaan sekarang ni, maka dia kata takut itu lebih afdal pada kita. Sekarang. Tetapi kalau seseorang itu sakit, lebih lagi sakitnya itu kita kata dalam keadaan ataupun boleh membawa kepada mati, maka ketika itu berharap lebih afdal. Berharap pada apa? Berharap pada rahmat Allah Ta'ala, berharap pada kasih sayang Allah Ta'ala, berharap kepada kemaafan Allah Ta'ala, berharap kepada apa dia? Maghfirah pada Allah Ta'ala. Itu semua tu. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, tak kisahlah mana-mana lebih afdal pun tak kisah. Yang penting kita buat dulu. Orang kata gaji dekat sini gaji 1,000, yang ni gaji 800. Baik pergi kerja dekat gaji 1,000 ni. Baik pergi kerja kat sini ya. Melambung dia kata baik pergi kerja, tapi pergi kerja tak pun. Nak buat apa? Buat kerja dulu. Buat kerja dulu. Baik. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, asas ketaatan yang ketiga disebut dengan al-hubbu wal mahabbatu. Hub, kasih. Ataupun kita biasa bahasa Melayu kita guna dua kalimah selalu dah. Kasih, sayang. Nah, kasih, sayang. Jarang kita sebut dengan kasih satu kalimah. Biasa kita akan sebut kasih sayang. Tu. Baik. Bila ada tiga perkara ini tuan-tuan dan puan, maka ketaatan yang kita sebut dan kita mendakwa itu mudah-mudahan betul. Betul. Baik, mana alamat orang yang kasih kepada Allah Ta'ala? Alamat orang yang kasih kepada Allah Ta'ala. Maka kata Syekh Samarqandi, dia kata orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah, at-taubatu wal inabah. Orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah dan orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Dah. Taubat kita faham dah tak? Bila kita salah kita taubat, astagfirullahalazim. Kembali itu macam mana? Yang dimaksudkan dengan kembali kepada Allah itu macam mana? Mati ke? Bukan. Apa-apa yang berlaku kita kembali kepada Allah. Kita sakit, nak buat macam mana? Allah Ta'ala dah takdirkan kepada kita nak buat macam mana. Kita hamba tak boleh nak lari, tapi Allah Ta'ala izinkan kita berikhtiar. Walaupun begitu, ikhtiar kita itu belum tentu lagi memberi bekah, memberi kesan ke tidak. Kalau Allah Ta'ala nak, dia izin, beri bekah. Kalau dia tak izin, tak bagi bekah. Tu, kita kembali macam tu. Tiba-tiba anak kita gitu gini lah, Allah nak buat macam mana, Allah Ta'ala belaka. Sebab itulah bila kita dicoba dengan perkara-perkara yang kita tidak suka, maka Nabi mengajar kita supaya berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir, kita turun daripada rumah kita pergi ke Ipoh, ada urusan, pergi ke Ipoh, siap kerja di Ipoh, kita pun balik ke rumah. Waktu perjalanan kita pergi dan kita balik, tak ada apa-apa. Okey, kita tak langgar orang pun tak langgar kita. Okey. Masuk rumah, nak gustan dekat rumah, kena dekat rumah. Sepatutnya tak kena dah pasal rumah kita lah. Kita tahu dah tiang tu duduk di mana, tinggi tiang. Kita dah biasa masuk dah. Bukan kata hari tu baru masuk. Lainlah kalau garage baru buat. Garage hari-hari kita duduk masuk. Tapi yang kita pergi jauh sampai ke Ipoh, okey, balik pun okey. Kena tepi rumah. Allahu Akbar. Itulah kata, walau bagaimanapun hati kita kembali kepada Allah. Inabah, kembali kepada Allah. Allah Ta'ala dah nak sini, dia tak nak di sana. Maka tuan-tuan dan puan, orang yang semacam ini juga di antara orang yang bersyukur kepada Allah. Ala kulli halnya, sebab tu kita bila apa-apa berlaku baik tak baik pun kita ucaplah alhamdulillah ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Tetapi gitulah tuan-tuan sekali waktu kena tu dia pening juga nak, mula-mula kena tu kan, dia pening juga, tak teringat juga ketika tu dah. Ketika tu kalau jenis orang jenis mulut itu ibarat kata habis peluru lah dia tembak. Kita berhenti orang langgar kita, habis peluru lah kita tembak. Awak ni bawa kereta macam mana, lesen beli kau, awak tak tengok kau kereta saya duduk sini traffic light ni. Dudang. Allahu Akbar. Tu dia tuan-tuan. Itu tiga perkara. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama mesti ada kena takut kepada Allah. Yang kedua mesti kena ada berharap kepada Allah. Yang ketiga mesti kena ada kasih kepada Allah. Tiga perkara. Kalau betul-betul kita ini orang yang taat, patuh kepada Allah, maka orang yang baik ini akan menolong kita. Faedah yang pertama, orang yang baik dia akan menolong kita untuk
melakukan ketaatan kepada Allah Taala, dia akan tolong kita. Bila kita salah, dia akan tegur. Setengah-setengah kita ni tuan-tuan, bila walaupun kawan rapat, dia tahu kawan dia buat salah, dia malu nak tegur. Hak takut tu takutlah. Hak malu pun ada. Nah, saya sendiri pun ada kawan-kawan kita, dan kawan-kawan kita pun ada begitu. Dia tahu kita buat tak betul, tapi dia kata malu. Malu nak tegur. Pasal apa? Kawan rapat. Tapi orang yang al-akhyar ini tak. Asalkan benda itu benar, Allah Ta'ala suruh. Asalkan benda ini memang tak boleh dibuat, dia tak kisah siapa dia pun, dia akan tegur. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan, penting ataupun faedah gunanya kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Semoga-moga kita semua mendapat kawan-kawan yang baik, teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, sama ada ahli surau, ahli masjid dan sebagainya. Semoga-moga dengan itu dia boleh menolong kita dalam mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat tu dulu tuan-tuan. Ada lagi seminit. Moga-moga kita akan bulan puasa nanti mungkin tidak ada lah, mungkin selepas daripada bulan puasa dah kot kita jumpa balik. Tuan-tuan, insya-Allah saya kalau tidak ada apa-apa, saya akan balik ke kampung halaman sekejap malam ini lepas pada kuliah ni. Dan pada hari Khamis nanti Datuk Baba Mufti yang saya sebut tentang tanah wakaf kan, pondok dia itu hari kan, insya-Allah saya akan pergi ambil dia di sempadan, dan saya akan bawa mari rumah saya 29 hari bulan, dan dia akan duduk di rumah saya lebih kurang dalam 4 ataupun 5 hari. Jadi kalau siapa yang rasa berhajat nak tanya masalah ke apa, jemputlah ke rumah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'asna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, nafsin la tashba', la yusma', wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'i al-arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin.